Wa kharaja bil mutamakkinil ladzi huwal qadiru al akhrasu fala yutalabu bin nutqi kaman ikhtaramat hul maniyatu qabla an-nutqi bihi min ghairi tarakhin fahuwa mu'minun 'indallahi. Katanya, dan telah keluar dengan orang yang mungkin, yang dapat bertutur, allazi huwal qadiru ayil qadiru 'alan nutqi bisyahadatain. Jadi dia kata dulu, musannaf kata wan nutqu fihil khulfu, dan bermula bertutur, yakni berucap dengan dua kalimah syahadah bagi orang yang mungkin daripada bercakap, iaitu orang yang kuasa atas bertutur. Kait tu keluar oleh al-akhrasu, keluar oleh orang yang kelu lidah atau orang yang bisu. Apa dia terkeluar orang bisu tu? Fala yutalabu bin nutqi, maka tidak dituntut akan dia pada syarak. Mana pihak syarak tidak tutup akan dia akan al-akhras bin nutqi, tak ditutup dengan berucap ai bisyahadataini. Tak ada suruh berucap lah, moga dia tu nak bertutur, nak berucap, tak boleh. Hanya we ada dalam hati tasdik sudahlah. We ada dalam hati tu tasdik. Cuma kita tak tahu barang dalam hati saat ni, kita tahu daripada isyarat. Kerana orang yang bisu, dia beri faedahnya, beri istifadah, dapat ambil faedah dengan isyarat. Sebab tu orang yang pandai dengan orang bisu tu, dia boleh isyarat. Balik dia faham, dan balik orang bisu isyarat, balik orang ni tengok isyarat dia pun faham. Tengok supaya dia baca berita tu. Kita orang hak tak bisu tak apalah, dengar daripada berita, faham daripada huraian dia khabar tu. Ada pun orang yang bisu, ghaliknya orang bisu campur dengan tuli katik. Ghaliknya begitu. Orang bisu tu dia nak pergi campur dengan tuli. Kalau royak ke dia pun tak dengar, bahkan kalau dengar pun dia tak reti. Lalu tu dia reti dengan isyarat. Sebab orang dak baca berita tu buat isyarat. Isyarat tu apa tu? Duk beri berita ke orang bisu tu. Dia tengok daripada isyarat tangan begitu begini, dia faham dah. Maka orang bisu saat ni dia nak berucap dua kalimah syahadah tak boleh. Bagaimana dia orang kafir, dia bisu dalam kafir ni lagi tu. Dia anak orang kafir, tiba-tiba dia bisu. Maknanya hukum pada zahir dia kufur kerana anak orang kafir. Manakala dia nak masuk Islam macam mana? Ada tasdik, ada mengaku dalam hati. Lepas tu nak mengucap tu dia tak boleh nak mengucap. Maka syarak tidak ditutupkan dengan berucap. Cuma nak tahu kata dia beriman tu dengan isyarat. Kalau kita tak tahu sekalipun, di sisi Allah Ta'ala tahu kata dia beriman. Tu sebab jawab di belakang tu, fahuwa mu'minun 'indallah. Maknanya orang tu orang yang beriman di sisi Allah. Kama nikhtaramat hulmaniyatu, supaya juga seperti orang yang telah menyamar akannya akaman oleh maniyatu, oleh mati, qablan nutqi bihi, menyamarkannya oleh mati dahulu daripada berucap dengannya. Bihi ay bil mazkur, nak takwil lah. Bil mazkur minasyahadatain. Sebab nak rajak bisyahadatain selalu tu segi kaedah tak muwafaqah, marja' ilaih tasniyah. Syahadatain tu bihi tu dhamir muzakkar tu mufrad.
Lalu tu takwil bihi ay bil mazkuri minasyahadataini. Ada. Jadi orang yang telah samarkannya oleh mati sebelum daripada berucap dengannya dengan al-mazkur minasyahadatain. Mati tak ada mengucap. Min ghairi tarakhin, daripada tiada belamak teh. Setelah hati dia tu nampak dah, hati dia tu membenar, panggil tasdik ni. Hati dia sudah terima dah apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW, hati dia terima, tapi dia tak ada nak berucap, nyesamarkannya oleh mati. Itu dia rupa tu. Supaya juga orang ni dengan orang bisu. Tak kala itu tafri'nya, tak kala kharaja fahuwa, maka iaitulah kita boleh klik pada al-akhras. Apakah kait dengan man zukira selalu senang. Fahuwa ay man zukira. Siapa? Minal akhras wa man ikhtar ila akhirih sana. Wa man ikhtaramat hulmaniyah. Maka iaitu man zukira minal akhrasi orang bisu, wa man ikhtaramat hulmaniyah ila akhirih, dia adalah mukminun. Orang panggil kata orang mukmin indallahi, di sisi Allah orang panggil orang ni orang mukmin, bermakna dia orang ahli syurga. Bila mukmin di sisi Allah ialah orang ahli syurga. Sekalipun di sisi kita tu kita tak tahu. Kata mukminun indallah la indana, tidak di sisi kita. Mana kita tak hukum kata dia orang mukmin, muka kita tak tahu. Hatta sehingga kata dia tu mukmin indallah tu, hatta alal qauli, sehingga di atas kaum ulama yang mengatakan bi annan nutqa ay bi syahadatain, dengan bahawa berucap dua kalimah dengan dua kalimah syahadat itu satu kaum kata syartu sihhatin. Syartu sihhatin ay lil iman, syarat bagi sah iman. Jadi apa nak rayak? Jadi ya khilaf, satu kaum kata mengucap dua kalimah syahadat tu syarat bagi sah iman. Mana di sisi kaum ni kalau tak mengucap iman tidak sah. Supaya kita nak buat banding, kalau kata semaya ke, syarat bagi nak sah semaya tu seperti suci daripada hadas. Kita pergi semaya ngata ambil wuduk ngata suci itu maknanya tidak sah. Kerana bersuci adalah syarat. Itu syarat bagi sah. Begitu juga di sisi satu kaum dia kata mengucap dua kalimah syahadah tu syarat bagi sah iman. Mana surah tahkau ni surah ke mana? Kalau orang tu ada tasdik dalam hati, dia mengaku penuh dah barang hak dibuat datang oleh Nabi SAW, hati dia tu, tapi dia tak ada mengucap, tak sah. Sebab apa? Sebab mengucap tu syarat bagi sah, dia kata. Maka walau atas kaum ni sekalipun orang sakni, orang bisu, orang manik taramat hulmaniyah, panggil mukmin di sisi Allah. Panggil mukmin kerana syarat nak sah iman tu kena ada berucap. Orang ni tak boleh berucap, tak ada berucap. Dah dia orang bisu nak berucap lah mana? Tu dia. Syarat bagi sah iman nasbah dengan orang tak bisu. Orang bisu tak ada syarat. Syarat situ tak sah semua. Berarti kata hatta 'alal qawli, maknanya fahuwa mu'minun 'indallah hatta 'alal qaul. Orang ni orang panggil orang mukmin di sisi Allah sehingga atas kaum ulama yang mengatakan bi annan nutqa ay bisyahadatain, bahawa mengucap dengan dua kalimah syahadat itu syartu sihhatin ay sihhatil lil iman. Syarat bagi sah iman. Sekalipun orang ni orang bisu ni dikira iman dia tu mukmin dah di sisi Allah. Au syatrun, atau pada syartu, ataupun syatrun. Syatrun ni makna rukun. Lahan pula. Jadi satu kaum dia kata mengucap dua kalimah syahadah tu rukun, bukan syarat. Rukun bagi iman. Kalau gitu bukanlah satu kaum ni bukan sekadar percaya tu rukun iman. Mengucap dua kalimah syahadah tu pun rukun iman. Kalau kita maklum rukun iman tu
Rukun iman tu masalah tasdik, sebab tu kita dah kata rukun iman tu ada 6 perkara. Pertama percaya. Ada bila percaya semua tu. Percaya ni apa hati? Percaya dengan Allah, percaya dengan segala rasul, ada. Percaya dengan segala malaikat. Tu rukun iman ni. Kau ni kata sah lagi rukun dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ni panggil syatrun. Jadi satu kaum mengucap 2 kalimah syahadah tu syatrun, ai ruknun, ruknul iman. Kalau itu bila satu rukun iman, tak maknanya tidak sah orang kafir nak masuk Islam, nak jadi orang mukmin tidak sah kalau tak berucap. Kerana berucap adalah rukun. Supaya kalau semaya agak rukun semaya takbir. Baca Fatihah. Kalau masuk semaya dengan tidak ada takbir, maka tak jadi semaya. Semaya tidak ada rokok, tak jadi semaya. Itu rukun. Demikian juga rukun iman tu mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mana orang kafir nak jadi orang mukmin kena mengucap. Kalau percaya saja dalam hati tak ada mengucap, tak jadi mukmin, kerana rukun dia kena mengucap. Yuk ikut rukun. Rukun iman tu nutqu, mengucap. Ini satu kaum. Walaupun atas kaum ni pun nasbah dengan orang bisu, mukmin indallah. Nak ayat itu ya. Fa huwa mu'minun indallah. Kata ke mukmin indallah hatta 'alal qauli, sehingga di atas kaum ulama yang mengatakan dengan bahawa mengucap 2 kalimah syahadat tu syarat bagi sah iman ataupun syatrul iman. Rukun iman. Jadi dua-dua kaum ni pakat kata sah belaka. Pakat kata orang bisu ni orang mukmin di sisi Allah bila ada tasdik dalam hati. Juga orang yang menyamakannya oleh mati sebelum pada berucap, tu pun orang mukmin di sisi Allah. Tu dia. Bi khilafi man, lain ni bersalahan orang tamakkana, orang yang mungkin ia tamakkana, orang yang dapat ia an-nutqu, orang yang dapat ia an-nutqu bihi. Kalau tamakkana, orang yang dapat ia, ya kalau amkana tu mungkin akan dia oleh, mungkin akan dia oleh. Ni bi khilafi man tamakkana. Kalau itu maknanya man tamakkana, mereka yang terdapat ia, mereka yang dapat ia yaman, yang ni akan betul-betul kedai mafhum mari. Bi khilafi man tamakkana, bersalah orang yang dapat ia orang, yang ni akan an-nutqa bihima, orang yang mungkin orang yang dapat akan betul-betul dengan 2 kalimah syahadah. Lagi pula orang yang dapat masuk tapi wa farrata, dan taksir ia. Dia orang tak ada bisu. Lepas tu dia fahadah cara Islam, cara beriman. Orang hurai widak ke dia dah, dia pun faham. Lepas tu dia kohar dulu. Ya ada orang lagu tu. Ni pernah bertemu dengan orang macam ni. Mari nak tanya cara agama Islam. Hurai-hurai cara Islam, cara nak masuk Islam balas mana. Kata perkataan ni kuamai dia tu maknanya begini secara ijma'. Faham, dia kata faham. Dalam dia kata lek. Dia kata perkataan ni lek ni, dia kata ni dalam ni. Ibarat air yang dalam, dia kata. Kita nak turun ke air yang dalam ni, kalau kita tak pandai berenang, tak mahal, tak berani nak turun, dia kata. Lalu tu kita kena belajar berenang dulu. Ya orang ahli bijak pandai, orang ahli fikir. Bila dia dengar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pas beri makna ke dia secara ijma', dia kata dalam ni kata ni. Kalau gitu kita kena bersedia molek dulu, kerana barang dalam ni takut. Lalu tu minta tipu. Tak ada lah. Wayak dah dia makna belah tu. Minta tipu kita mari semula. Nak lah tak ada paksa. Balik dia tanya nak tahu. Kita wayak. Payah kata dalam. Setelah dia faham dalam, dia kata. Kalau gitu tak boleh kita nak main-main dengan dia.
kena ada buat siap pai dulu. Kalau itu minta kera dulu dia. Kalau ada lah. Tak tengok. Lepas tu bila ada kera gitu kedainya pergi mati kak. Orang ni maksudnya man tamakkana wa farrata. Apa makna bikhilah? Fa huwa kafirun indallah. Hanya orang kufur di sisi Allah dan juga indana. Dah dia orang kafir. Tiba-tiba dia tu orang tidak bisu. Lagi pulaknya dia tu membenar dalam hati dia tapi tak saya berucap. Hak ni dia panggil kafirun indallah wa indana. Itu mana bikhilah. Tetap perak mari. Apa bikhilah fi man tamakkana wa farrada ai fa huwa kafirun indallah wa indana. Orang ni kufur di sisi Allah, lagi pulaknya di sisi kita pun kekal hukum atas kufur. Sebab dia tak ada bisu, saja tak saya merucap. Dan masa untuk lapang bagi dia, saja tak saya panggil farrata, taksi balik dia, salah balik dia. Kalau mati yang begitu, orang panggil kafir di sisi Allah, kafir di sisi kita. Maknanya habis. Kalau gitu hak duk berselisih masalah ni, hak kata duk khilaf ni, mengucap dua kalimah syahadah khilaf ni, wa mawdu'u hadzal khilafi, dan bermula antara ini khilaf ni ialah ini khilaf ni duk hantar di atas siapa? Kena ke kafirun asliyun. Ni hak orang ulama duk khilaf ni kena ke orang kafir hak asli, kafir hak asal. Itu dia. Yang yuridud dukhula, yang mahu ia akan masuk fil Islam. Dia orang kafir asli yang mahu masuk pada Islam. Hak ni lah duk khilaf tu. Mada tasdik saja memada kedak. Tak berucap. Nun kata syarat, ni kata rukun. Kecuali orang bisu. Tu hak tu duk kecek tu. Maudhu' dianya ialah orang kafir asli yang menghendaki, yang mahu akan masuk pada Islam. Kalau dia tu bisu, maka memada dengan tasdik dalam hati dia ya. Kalau kita reti dengan isyarat luah, kita boleh hukum kata dia tu mukmin. Kalau tak reti, dia mukmin di sisi Allah. Demikianlah man ikhtara maqsadi. Adapun muqabil dia. Wa amma auladul muslimina, dan adapun anak-anak orang Islam, ibu bapa Islam jatuh ke anak-anak tu hukum apa? Fa mu'minuna qat'an ay bila khilafin. Anak-anak orang Islam hukum mukmin yang tak ada khilaf tu. Bukan nanti suruh dia mengucap, kau tak mengucap bukan mukmin dak. Ya kan hak tu maksudnya kata fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka ibu bapa dia tu muslimin, maka jatuh ke anak pakai hukum muslimin mukminun. Qat'an ay bila khilafin, dengan tak ada khilaf antara ulama. Anak orang Islam dia panggil semua orang mukmin. Tak boleh kita nak kata kafir ke dia, tak boleh kita nak hukum kufur ke dia, tak boleh. Selama tidak ada benda yang menanggalkan Islam. Kalau dia kerja ataupun dia pergi kata mengejek-ngejek kepada Islam, mengejek kepada Quran, tu dia buat jadi gugur Islam dia. Kalau tak ada apa-apa kan, kita kata mukminun lah. Tak kalau dia tu mukminun wa tujra alaihimul ahkamud dunyawiyatu, dan diperlakukan atas mereka itu, atas auladil muslimin itu diperlakukan segala hukum-hukum ia bahasa dunia. Hukum ahkam dunyawiyah diperlakukan. Kalau kedai dia mati, kena apa dia tu tajhiz, kena siap, kena sipai mayat dia tu, kena sipai mayat dia dengan cara mandi, kafan, mayat, tanah dikubur Islam, ada bagi pesaka. Apa tu? Ahkam dunyawiyah. Walaupun katanya, walau lam yantiqu, dan jikalau tidak pernah, tu reti daripada lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, tukar makna mudhari' kepada makna madhi.
walau lam yantiqu, dan jikalau tak pernah berucap mereka itu auladul muslimin bisyahadatain, dengan dua kalimah syahadah, tula umrihin, sepanjang umur mereka itu sekalipun. Kita kata dia ni jak daripada kanak sampai kembali tak semaya, dia tak semaya tak ada nak kata asyhadu an la ilaha illallah. Pagalik dia tak semaya, baik apa tak jawab. Dia golek dia tak semaya dia belah tu. Nah, dia kalau semaya ni tak ada lari dah. Tak ada di luar semaya pun dia ada dalam semaya asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat dah. Kalau baik pula asyhadu an la ilaha illallah dok kata qomat pun ada. Kalau kita tak baik qomat, kita dengar kita jawab asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dok jawab. Tapi dia tak semaya, dia tak baik je tak apa, kita jawab baik. Ya oleh itu. Orang tak semaya ni tak baik, tak jawab. Tapi kata orang kata tak semaya baik, duduk ni tak semaya baik. Nebus sikit lagi, tak semaya baik dah jawab baik. Nebus sikit lagi. Orang tua gajak nyata tu. Duduk ni tak semaya baik. Tak apa lagi saya jawab baik, boleh kira ni tak jawab baik pun. Duk dengar asyhadu an la baik zuhur we, jawab kita. Zuhur we, tak boleh gaduh nak pergi ke lain. Tak ada lah nak kata asyhadu an la ilaha illallah nak turut muazzin dak. Tu golek orang tak semaya dia balas tu. Nah, jadi nak ayat kata biarlah tak semaya baik pun, hukum apa dia tu? Hukum orang mukmin. Hukum dia orang mukmin tak pernah semaya tu. Tak sadar kira. Kau tak biasa dengar je kata asyhadu an la ilaha illallah sekalipun. Tu rayah. Walau lam. Nah, tu nak rayah kata orang panggil anak orang Islam hukumnya mukmin. Tak kala mukmin diperlakukan atas mereka itu segala hukum duniawiyah, walaupun tak pernah berucap mereka itu bisyahadatain tula umrihim. Bila dia mati, kita kata dia tu orang mukmin. Tu dia deh. Ada orang dak tanya-tanya apa nak kata dia ni. Kan? Hola ingat dia ni jak daripada balik sampai ke mati tak ada pernah semaya. Tak tahu lah orang kampung kita. Masalah. Kita tahu lah orang ni rumah dia dekat dengan rumah kita. Tak pernah semaya dah. Rumah dia tak biasa semaya rumah dia tu. Tak biasa dengar lah asyhadu an la ilaha illallah. Masalah. Bahkan penuh lah dah dengar pemain maksiat tu gak wiridnya. Cerah pagi gung tak ada bunyi unggal lain. Apa nak kata? Apa nak kata hukumnya mukminun. Ya tengok deh, hukumnya mukminun. Jangan ragu-ragukan. Sebab dia rayah nak jelas ni. Walaupun tak pernah berucap dengan dua kalimah syahadah, tula umrihim, sepanjang umur mereka itu. Kan main tu? Sekalipun kena hukum dia tu muslimun, mukminun. Tengok deh. Tak boleh kata ke dia tu kafir. Datang pada hadis dia mengata orang tak semaya dengan sengaja, ada dalam hadis kata faqad kafara jihara, kupu yang nyata terang, kupu nikmat. Ada ihtimal lagi. Itulah. Habis. Lepas tu hatta Tuhan lah yang tahu hakikat dia sebenar. Habis di situ. Wala ini wa istinah suku pula ni. Manakala orang kafir nak masuk Islam, syarat dia kena berucap. Kalau tidak tak dihukum Islam. Manakala nak berucap dah, apakah syarat-syarat bagi lafaz ucapan tu? Apakah syarat-syarat bagi lafaz ucapan tu? Iaitu katanya wala budda, dan tak dapat tidak. Ini panggil syarat ni. Tak dapat tidak pada nak sah berucap tu. Wala budda, kita nak kedilah mana? Wala budda ai fi sihhatin nutqi bihima. Dia. Dan tak dapat tidak pada sah berucap tu kena min lafzi asyhadu. Kena mari lafaz asyhadu. Hak kita orang Islam dah tak apalah la ilaha illallah. Manakala orang kafir nak masuk Islam tak dapat tidak pada nak sah berucap dia tu, maknanya
Wala budda ay fi sihhatin nutqi bisyahadatain, kena mari lafaz asyhadu. Tu dia asyhadu fi'il mudhari'. Syahida yashhadu. Tahu kalimah hati? Syahida yashhadu. Mula dengan hamzah asyhadu. Deh. We jadi pandai. We jadi pandai. Asyhadu. Ada juga bahasa duk panjang. Asyhadu. Tu kena jaga kah kalau bah satu. Boy saya esok. Tu dia dek. Asyhadu. Tu dia. Asyhadu. Mana aku mengaku. Mesti kena mari lafaz asyhadu. Kalau la ilaha illallah saja tak jadi. Satu syarat dia. Yang kedua, wa takririhi. Atas pada lafzi. La budda min takririhi, takrir lafzi asyhadu. Mana yang pertama syarat kena mari lafaz asyhadu, yang kedua syarat kena ulangkan. Kena ulangkan lafaz asyhadu. Lah ana, kena uri dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takrir kena ulangkan lafaz. Jadi kerana kalau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja tak jadi. Tu syarat dia kena ulang. Adapun wahratah kena buat mai ke dak? Wala yustaratu ay ya'tiya biharfil 'athfi, dan tidak disyaratkan bahawa mendatang ia. Ia ni klik pada apa dia tu? Kita klik pada muridul Islam ataupun al-kafir. Itu bahasa. Orang kafir nak masuk Islam dah. Al-kafir yuridu dukhul fil Islam tadi. Tak ada syarat bahawa mendatang ia biharfil atfi. Itu dia. Tak ada syarat bahawa mendatang ke arah atas. Tak ada kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa tak ada kena buat mari. Hak naknya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada kena wa asyhadu. Tu nak ingat belaka tu dek. Tu dia. Tu mana kata tidak disyaratkan bahawa mendatang dengan arah atas, maksudnya dengan waw. Ala ma qalahu Az-Zayyadi. Kata tak disyarat tu atas barang yang berkatakannya oleh Syekh Az-Zayyadi rahimahullah taala. Tapi ada khilaf sini tu. Wa raja'a ilaihi. Jadi itu rupa-rupanya Syekh Ramli tu pada mula dia kata syarat kena mendatangkan ra'tah, kena mai wa asyhadu. Tapi di akhir-akhir ni wa raja'a ilaihi Ramli, dan telah kembali rajak ilaihi kepadanya, kepada maqalahu Az-Zayyadi oleh Syekh Ramli rahimahullah taala akhiran, pada akhir-akhir. Pada akhir-akhir ni Syekh Ramli rajak kepada barang yang berkata oleh Zayyadi. Apa dia? Tak disyarat mendatangkan ra'tah. Itu dia, habis itu. Kemudian fuatafri'. Bila engkau ketahui dah dua syarat. Syarat yang pertama kena mendatang lafaz asyhadu. Kalau gitu fala yakfi. Ni maka tafri'iyah ni bagi. Tak kalau la budda min lafzi asyhadu, boleh ke tak kita nak tukar lagi lafaz lain? Fala yakfi. Dah gitu ke? Iza alimta, apabila engkau ketahui akan asyartal mazkur, apabila engkau ketahui akan syarat yang tersebut kena mendatang lafaz asyhadu, maka fala yakfi, maka tidak memadalah oleh ibdalu lafzi asyhadu, oleh menukarkan lafaz asyhadu, menukar bi ghairihi. Takluk pada ibdal. Tak boleh lagi tu. Tak memada oleh menukarkan lafaz asyhadu dengan lafaz lainnya. Tak boleh. Walaupun katanya wa in kana, dan jika adalah ia ghairuhu tu, lafaz hak lain dah. Yang lain daripada lafaz asyhadu
walaupun ia muradifan lima fihi, walaupun muradifan kat tu ya, jangan lima fihi, wa in kana muradifan, gitu ya. Dan jika adalah ia ghairuhu, lafaz hak lain pada asyhadu yang muradih ia, yakni akan lafaz asyhadu sekalipun. Seperti mana? Asyhadu dengan makna a'tarifu. Asyhadu dengan makna uz'inu. Pak kita nak tukar tak saya kata asyhadu. Uz'inu alla ilaha. Masalah tak boleh. Tak boleh. A'tarifu alla ilaha illallah. Aku mengaku. Walha asyhadu pun makna tu juga. Uqirru. Aqarra yuqirru. Aku ikrar, aku mengakukan bahawa tidak ada Tuhan. Tak boleh, syarat kena khas lafaz asyhadu. Cuba tengok. Ni perlu kita tahulah ni. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita kira dah makna semakna dengannya, bolehlah sepatutnya. Jadi supaya dengan syarat takbir dah sini. Takbir khas dengan lafaz Allah dan akbar. Kita nak takbir dengan lafaz lain tak boleh ke mazhab Syafi'i. Anak katakan Ar-Rahmanu Akbar, sedangkan Rahman nama Tuhan juga, tak boleh kah dengan lafaz Allah. Supaya tu dah sini. Ataupun Allahu Kabirun, tak boleh juga. Tak boleh nak dengan sirat isim tafdhil akbar. Demikian juga pada mahjam ucap orang kafir nak masuk Islam ni pun syarat kena khas lafaz asyhadu. Tak boleh kita nak tukar dengan lafaz lain, walaupun lafaz lain tu yang semakna dengan lafaz asyhadu dipanggil muradifan. Wa in kana muradifan, sekalipun tak boleh. Sebab apa boleh la yakfi? Sebab apa tak memada tu? Ilahnya lima fihi. Sebab tu tak boleh lagi selalu tu baca wa in kana muradifan kat tu ya. Apa kalau kita nak kedim muradifannya, wa in kana muradifan ay li lafzi asyhadu. Walaupun muradif bagi lafaz asyhadu sekalipun. Sebab lima fihi, kerana barang yang ada ia barang fihi. Jadi fihi kena ta'alluq mahzuf jadi silah ma. Kedenya lima kana fihi, kerana barang yang ada ia barang padanya, pada lafzi asyhadu. Gapo ma fihi bayat min ma'na ta'abbudi. Daripada makna ta'abbud. Apa ta'abbud? Ya banyak ta'abbud ni maknanya amrun la yu'qalu ma'nahu. Suatu perkara yang tak diretikan makna maksud. Pakai ta'abbud semata-mata ibadat Tuhan suruh gitu, pakai gitu. Dia panggil ta'abbud. Supaya kita kata amrun ta'abbudiyun. Amrun ta'abbudiyun, kadang-kadang kita tak tahu makna maksud. Syarat suruh buat gitu. Apa kata basuh 7 kali. Bila kena najis anjing tu dia suruh basuh sampai 7 kali. Kerana suruh buat 7, nawalha suci dengan sekali je. Tak usah tanya amrun ta'abbudiyun. Tu dia. Begitu juga perempuan bila dicerai suami kena iddah. Walha kita kata belum cerai, tak ada duduk bertahun-tahun dah. Kata dia tu tak ada duduk sekali 3-4 tahun dengan isteri dia tu. Akhirnya bercerai. Lepas bila bercerai kena edah dah lagi, tak ada duduk 4 tahun. Kena edah. Edah apa? Tak ada duduk dah. Tak ada kira amrun ta'abbudiyun. Malah tu. Pasal ni kita tak erti. Tuhan suruh buat gitu. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Tu maksud tu nak kena amrun ta'abbudi. Ni pun dalam syarat kita bila nak basuhkan dia bekas jana yang dijilat oleh anjing, suruh basuh 7 kali. Dalam 7 kali bubuh air hak keruh dengan tanah sekali. Gana buat gitu, tak usah tanya amrun ta'abbudiyun. Itu. Tu ta'abbud. Ni pun sepatu orang nak masuk Islam kena asyhadu alla ilaha illallah. Kalau tukar dengan lafaz lain tak boleh, kerana ada padanya amrun ta'abbudi. Itu dah. Tu makna kata fala yakfi ibdalu lafzi asyhadu, maka tidak memadalah pada mengucap 2 kalimah syahadat itu oleh tukarkan lafaz asyhadu, tukar bi ghairihi dengan lain daripada lafaz asyhadu.
wa in kana, dan jika ada ia ghairuhu, lafaz lain pada asyhadu itu, walaupun muradifan ai li lafzi asyhadu. Sebab apa boleh la yakfi? Lima kana fihi, kerana barang yang ada ia barang padanya, kerana barang illa yang ada ia padanya. Gapo? Min ma'na ta'abbudi, ai apa dia at-ta'abbud huwa amrun la yuqalu ma'nahu. Tu dia, iaitu suatu perkara yang tidak diketahui, tidak diretikan makna. Hanya kita semata-mata beribadat kepada Tuhannya. Tu ya. Habis. Wala budda min tartibis syahadataini. Lagi tambah syarat. Atas klik pada kata la budda dulu. Dan tak dapat tidak, seperti tadi juga. Wala budda, dan tak dapat tidak, ai fi sihhatin nutqi bis syahadatain, tak dapat tidak pada nak sah berucap dua kalimah syahadah bagi orang nak masuk Islam itu, kenanya bis apa ni, min tartibis syahadatain, tak dapat tidak daripada kena tertib. Kena tertib. Walau mana tertib? Kena mula dengan asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya kalau semaya agak kena basuh muka dulu, baru basuh tangan ke siku. Kalau kita susah basuh tangan ke siku baru basuh muka, tak jadi basuh tangan tu. Ni pun kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu, tak jadi. Baru aja asyhadu an la ilaha illallah, tak jadi. Kena tambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula lepas pada tu. Baru jadi. Sebab apa? Syarat dia kena tertib, kena belatu. Lagi pulaknya wa muwalati, jatuh titik ta tu. Wa muwalatihi atas pada tertibi, dan tak dapat tidak daripada berturut-turut keduanya dua syahadatan. Jangan sengal lama. Jangan sengal lama. Lepas pada asyhadu an la ilaha illallah, boleh dah kata, boleh dah tak agak weh, kita makan nasi dulu, pas sambung semula. Tak boleh. Awak letih duk mengajar peluh nak boleh kata asyhadu an la ilaha illallah. Baru boleh kata dah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula. Kalau tak agak kita makan dulu. Tak boleh, putus mualaf. Cara dia deh, kena mualaf. Wala budda, dan tak dapat tidak, ini syarat lagi ni. Tak dapat tidak minal i'tirafi tu, tak dapat tidak daripada mengaku birisalatihi, dengan jadi rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi rasul dia tu ila ghairil arabi aidan. Kena mengaku kata Muhammad tu dia jadi rasul kepada orang lain daripada Arab. Gatik. Aidan. Kena mengaku kata Muhammad ni rasul kepada orang lain, kepada yang lain daripada orang Arab, gatik. Aku mana hak ni? Hak ni nasbah ni. Iza kana, tak habis kala lagi. Apabila adalah ia al-kafir tu ya'taqidu, apabila dia telah iktikad. Kana ya'taqidu, dia telah dikana. Apabila dia telah iktikad ia akan ikhtisas risalatihi bil arabi, apabila ia telah iktikadkan tertentu jadi rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtisas bil arab, tertentu dengan orang Arab saja. Seperti puak ana kal isawiyyati, kal firqatil isawiyah, satu puak nama puak Isawiyah. Jadi puak ni dia mengaku kata Muhammad tu Rasulullah sungguh, tapi hanya untuk orang Arab je. Dia. Malah dia banyak bahasa kafir ni. Ada orang tak mengaku betul Muhammad Rasulullah. Ada orang mengaku Muhammad tu Rasulullah sungguh, tapi Rasulullah hanya kepada orang Arab je, dia kata. Jadi supaya Nabi Musa tu rasul untuk Bani Israel je. Apa tu dah. Nabi Isa tu rasul untuk Bani Israel je. Apa kali tu Muhammad ni rasul untuk orang Arab je.
dia duk pergilah tu dulu. Tu kafir tu. Kalau itu kafir tu bila dia nak masuk Islam, mengucap molek dah seperti tadi cukup syarat dah, kena tambah i'tikad dia kena ubah sikit. Tu makna katanya tak dapat tidak dia kena i'tikad, kena mengaku kata Muhammad rasul kepada lain pada Arab. Sahabat dulu dia dak pergi kata Muhammad ni rasul pada orang Arab saja. Bila dia nak jadi orang Islam, dia kena mengaku kata Muhammad ni adalah dijadi rasul kepada yang lain daripada Arab aidan gatik. Dia iza kana apabila adalah ia apabila ia telah i'tikad. Kita pusing kata iza kana ya'taqidu apabila ia telah i'tikadkan ikhtisas risalatihi akan tertentu kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ikhtisas bil arabi dengan orang Arab je dia kata kal isawiyyati kal firqatil isawiyah puak isawiyah. Puak ni yang i'tikad kata Nabi Muhammad adalah rasul Allah tapi hanya kepada Arab saja, orang lain pada Arab tidak. Tu dia. Bila dia nak jadi orang Islam, mengucap cukup syarat hak dulu, kena ubah i'tikad dia tu. Dia mengaku kata Muhammad rasul kepada yang lain Arab. Habis. Satu lagi, wa iza kana dan apabila adalah ia al-kafiru muridul Islam, orang kafir yang maukan Islam tadi, kafiran dia telah kufur bi'tiqadi qidamil alami, masalah seperti falasifah. Ka ba'dil falasifati. Seperti al-falasifah. Orang falasifah, ahli falsafah yang i'tikad kata qidam alam. Langit qadim, bumi qadim, matahari bulan qadim, bermakna tidak ada sani', tidak ada tukang yang menjadinya. Tu dia, kufur dia tu. Bila dia nak jadi orang Islam, kenalah mana. Kalau orang nak pergi macam tu, fala buddha, maka tak dapat tidak mestilah pada nak sah iman dia tu. Fala buddha ai fi sihhati imanihi. Pada nak sah iman dia tu, mir ruju'ihi, dia kena rajak, dia kena tinggal tu. Mir ruju'ihi, daripada rajaknya al-kafir anhu an i'tiqadi qidamil alam. Dia kena rajak, kena tinggal tu daripada dia dak ugai belah tu. Tu anil matruk. Habis. Selesailah tu syarat-syarat dia. Walau ata bisyahadataini bil ajamiyyati. Kalau itu orang tanya, boleh ke tak mengucap dua kalimah syahadat ni nak kah dengan lafaz Arab? Kalau itu ajar bahasa Melayu lalu boleh tak masalah. Tu dia. Maknanya kita nak ajar dengan bahasa ajam. Ajam lain pada Arab panggil ajam semualah. Bahasa Melayu, Sia, Cina, orang putih dan sebagainya, banyak lagi bahasa tamuka bumi ni. Semua tu panggil ajam. Lugah ajamiyah. Apa kata kalau dimendatangkan dua kalimah syahadah dengan bahasa ajam lain pada bahasa Arab? Hukum kata wa in awalau ata, dan jikalau mendatang ia al-kafir alladhi yuridul Islam, itu dengan dua kalimah syahadah, mendatangkan akan dua kalimah syahadah, itu boleh kata boleh tak dia. Bagi atas mendatang akan dua kalimah syahadah itu, hal keadaan dua kalimah syahadah tu mutalabbisatai bil lughatil ajamiyah. Boleh mulabasah, bersepakai dengan lughah ajamiyah lain pada lughah Arab. Maknanya berucap dengan bahasa Melayu, aku menaik saksi, aku mengakui. Ni payah dah lah. Kita nak pergi dekat dengan lafaz asyhadu ni, kalau bahasa Arab dia syarat tadi. Bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan hanya Allah. Mana aku mengakui Allah satu jua Tuhan.
dan aku mengakui bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dengan bahasa ajam. Jawab dia sahha islamuhu. Sah oleh Islamnya. Ada apa? Lepas tu orang soal pula. Kalau gitu sah Islam ni takut kah dengan orang tak pandai bahasa Arab. Tak. Wayah kata wa in ahsanal arabiyyata. Dan jika pandai ia akan luah Arabi sekalipun saja nak ajar bahasa Melayu. Supaya akad nikah tu lah. Akad nikah bahasa Arab. Orang ni pandai bahasa Arab tapi akad nikah dengan bahasa Jawi. Supaya tu kata dia. Wa in ahsanal arabiyyata. Dan jika pandai ia al-ati bi syahadataini, walaupun dia pandai akan al-lughatal arabiyyata, saja nak pergi kata dengan bahasa lain. Tak apa weh. Habis. Jadilah wa ma taqaddama minasy-syuruti mabniyun 'alal mu'tamadi fi mazhabina. Ni syarat pada khilaf lah ni. Kita tahu hak jalan yang kamil dulu, punah.